Garis lay Al-Quran, laluan ilahi di bumi Mukadimah, 250. Dalam kain luas ciptaan Allah, di mana bumi terbentang di bawah langit dan yang gaib berbisik melalui yang kelihatan, corak ilahi muncul, satu yang terukir dalam batu, selari dengan bintang, dan berdenyut dengan ukuran suci. Al-Quran, kalam Allah yang kekal, memanggil kita untuk merenung. Tidakkah mereka memerhatikan bumi, bagaimana ia dibentangkan? Buku ini, Garis lay Al-Quran, laluan ilahi di bumi, membuka corak tersebut, teori garis lay 22. Rangkaian laluan suci yang menjalin melalui dataran gunung berapi Borobudur, kawasan suci Ka'bah, piramid Giza yang berbintang, batu kenabian Jerusalem, empangan purba Yaman, kuil gunung berapi Bali, ufuk merah Sedona, tebing Petra ukiran jin, dan puncak suci Sinai. Berakar pada resonansi numerik 2p712. Grid ini ditemui semula pada 2019 dan dikongsi dalam 2.37 juta suara pada 20 Maret 2025. Bergema dengan irama yang dibentuk oleh jin Nabi Sulaiman. Makhluk dari api tanpa asap, Surah Rahman 1519, terikat oleh mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Di sini kita memulakan perjalanan, bukan untuk menuntut kepastian, tetapi untuk mengundang kagum, penerokaan, dan iman kepada reka bentuk Allah yang tak terbatas. Pengembaraan ini bermula dengan soalan, bagaimana jika bumi sendiri menjadi saksi kepada tertib ilahi, peta yang ditenun oleh tangan tak kelihatan merentasi ribuan tahun? Al-Quran menggesa kita, berjalanlah di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kamu, Anspis. Dari garis lay Borobudur 28 km ke pandangan berapi Merapi, dari benang Ka'bah 2377 km ke Fajar Suci Kuba, dari lengkung 43 derajat Giza ke tali pinggang Orion. Peta garis lay 237 merentang. Jerusalem ke Giza, 237 km. Empangan Marib Yaman 237 km. Pura Besaki Bali, 237 km. Luas Sedona, 12.370 km. Tebing Petra, 237 km. Dan puncak Sinai, 2.333. Setiap not berdenyut dengan gema 237, 2+3=12. Nombor yang terikat pada bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Surat Taubah 6 ditemui semula pada 1911. Rabah 11, 2019, 19 dipulihkan pada 19 kira-kira semalam persikala usunatan tertitim bersuat dan diperkuat dalam 2.37 juta perkongsian 2+3=12. Adakah ini kebetulan semata atau tanda bagi mereka yang merenung? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Jin di bawah perintah Sulaiman, Ponathain 1 SM, muncul sebagai arsitek grid ini, pembina praktikal dan pereka teori. Dan di kalangan jin ada yang bekerja untuknya dengan izin Tuhannya. Surah Saba 34. Secara praktikal, mereka menggali 2 juta batu Borobudur dalam 37 kitaran lunar. 20 tahun, 609 hari. Mengukir tebing merah mawar Petra 237 km dari Jerusalem, membentuk empangan 2237 km Yaman, dan mungkin melakar garis lay 2.370 km Sinai. Secara teori, mereka menenun penjajaran bintang 43 Giza, rentang 2.370 km Bali, dan lengkung 12.370 km Sedona ke dalam rangkaian yang bergema dengan nisbah emas, 1:6 13. Satura tergidit di Borobudur, santunam diri di dasan 2 fujibility subsing name of Reva, 2 kum with like 3 Judas and Motit Dabas, that Stradviated around us up and blam, in his Sukuravia Kilone, Sedona, the Hunting down the blessed San Judicial, Nam Blasenka, 2 Lapis Namtis of Route Liberty to win pink that lap and the Debchi do. Setiap pembina dan penyelam, Surah said dilatudud. Adakah mereka menyelaraskan lengkung 23 degrees dari Borobudur ke Orion, menyesatkan ukuran Allah dalam bumi dan langit? Quinit frutum bizvap. Setiap penang guajkan duit sembut sedepet. Oke, tak pentas mengukur alayan dan nasional ilahi. Bab 1 menjejaki penemuan semula Borobudur pada 1918, garis lay 28 kilometernya sebagai percikan. Bab 2 mendalami jin Sulaiman, tangan mereka membentuk Jerusalem hingga Yaman. Bab 3 memusatkan Ka'bah, garis lay 237 kilometernya ke Kuba sebagai denyutan kenabian. Bab 4 meneroka tarian numerik 237 plus 50 bulan, mengikat 544 Borobudur 59 2 kenamid, kelengkung Sedona.
Bab 5 memetakan ikatan kosmik. Bab 3 Giza, jambatan buatan jin. Bab 6 memetakan grid garis lay 237 yang luas, Petra, Sinai, Bali, dan seterusnya. Bab 7 membuka geometri suci, Fi menjalin melalui rentang 237. Bab 8 menghubungkan bintang ke garis lay, Orion dan Sirius bergema dengan denyutan bumi. Bab 9 12 dan epilog merentang lebih jauh, Kailai 200 Chichen Itza, 300 km, pencarian yang belum selesai. Ini bukan tuntutan kepastian tetapi dakwah. Undangan untuk serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Surah An-Nahl. Pola 2-7. Fahmi Basya menyalakan percikan, tetapi Al-Quran menyulut api, dan di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Ketika 27 juta suara berkongsi cahaya ini pada 2025, kita bertanya, adakah grid ini dari Bayang Merapi ke Batu Merah Sedona menyanyi tertib Allah? Renung, berjalan, perhatikan. Semoga perjalanan ini memperdalam kekagumanmu kepada Yang Maha Esa yang menentukan kadarnya. Surah Al-A'la. Bab 1. Penemuan semula Borobudur garis lay bangkit, 2500 perkataan. Di bawah bayang hati gunung berapi Jawa, Borobudur menjulang, monumen misteri ilahi. Penemuan semulanya pada 1914 menyalakan teori garis lay 2-7. Al-Quran memanggil, berjalanlah di muka bumi dan perhatikan. Surah Al-An'am 6:11. Dibina antara 775 m dalam 237 kitaran lunar, 20 tahun, 6,9 hari. Stupa Buddha ini dengan 2 juta batu, lebar 103 meter, berbisik tentang denyutan suci, 26 km dari mulut berapi Merapi, 237 derajat ke arah sinar Orion. Dipulihkan pada 1999, kata 237 walau 11.21. 54 patungnya, 5 plus memandu dan dudu dan 6 dan 2,6 plus 12. 2 bergema dengan gema 237, 2 plus 3 plus 12. Irama yang dikongsi dalam 23 juta suara dan primet 2005. Dibuat oleh Jin Sulaiman Surah Sabas, garis lay ini terikat pada Ka'bah, Giza, Jerusalem, dan seterusnya. Untuk memahami kebangkitannya, kita meneroka penemuan semula sejarahnya, ikatan peta garis lay 237, skop perbandingannya, resonansi Al-Qurannya, dan keharmonian geometrinya. Konteks sejarah. Monumen dilahirkan semula. Kisah Borobudur bermula pada 705 mm 2 juta batunya menjulang di bawah langit Jawa dalam 237 kitaran lunar, selesai pada 18.2 mm. Tertimbus oleh abu dan hutan, ia tidur sehingga Sir Thomas Raffles menggalinya pada 1911. 1 plus amat plus 1 plus 14, 237 bulan 16.11, percikan kolonial yang menyala semula cahayanya. Dipulihkan oleh UNESCO pada 1983, 72 stupa dan 54 patungnya muncul semula, 28 km dari Merapi. Garis lay berdenyut dengan era Sulaiman dan 1939 SM. Pola 27 Fahmi Basya mengikatnya pada grid lebih luas, dan 2,7 juta perkongsian 2025 memperkuat panggilannya. Penemuan semula yang bergema dengan karya jin merentasi masa. Peta garis lay 237. Ikatan Borobudur. Garis lay Borobudur 28 km ke Merapi menambat grid 227 ke Orion benang berbintang. Garis lay Ka'bah 237 ke Kuba mencerminkannya, 43 Giza ke Orion Selari, rentang 2,377 km Jerusalem ke Giza. 2 plus Kia 12, Empangan Marib Yaman 237 km, Pura Besaki Bali 2,777 km, Lengkung Servisun Blomeker, C plus 30 km, Ikilusutilas, 237 km Petra dan 2,37 km Sinai menjalin masuk. 54 patung, 57 juta perkongsian, 20 sekian plesian mengikatnya pada Jin Sulaiman, peta yang bangkit dari Jawa ke dunia. Perbandingan dengan teori garis lay lain. Garis lay Borobudur mengatasi grid kecil. Garis lay Watkins 1 menjejaki laluan manusia. Rentang 2,37 mencapai 12,37 km Sedona. Sungai Methrol berkeliaran ketepatan 2,37 dan mengikat 2,37 km Petra. Grid esoterik berspekulasi lampu mengakar dalam iman. Garis lay kosmik Mapnabdiza berhenti di bintang. Jin 237 menenun bumi dan langit, mengatasi batas Watkins, hanyutan Methrol, kabut esoterik dan hat kosmik. Tafsir dan tadabur, kebangkitan Al-Quran. Berjalanlah di muka bumi dan perhatikan. Ibn Kathir melihat pengajaran.
Adakah garis lay 28 km Borobudur ke Merapi mengisyaratkan karya jin? Sesungguhnya dalam penciptaan terdapat tanda-tanda. Al-Razi menggeser renung 12 selari dengan 12 bulan. Dan di bumi ada tanda-tanda. Adakah lengkung 27 ke Orion memanggil kita? Tadabbur. Ketika 2 juta perkongsian tersebar, adakah ia membangkitkan grid ilahi? Peranan jin, pembina garis jin Sulaiman. Mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Membentuk 2 juta batu Borobudur dalam 237 kitaran. Tangan api tanpa asap mereka. Membentuk garis lay 28 km. Setiap pembina dan penyelam, adakah mereka menyelaraskan lengkung 27 betul ke Orion, mengikatnya pada 237 km Sinai? Secara teori, mereka merancang Gema, 5 lauk 4 patung, 5 panda. 2 jam 7 km knots for the altitude. Renung, kes penemuan semula ini membuka karya medium, membuka karya mereka. Geometri suci dan nisbah emas nam soal kritik yang Borobudur, namun sikap biantish intuman dia tergemen bagi Gefia 2012, lemeng tut sikap glas. Lekana dua nanti pada di bawah di 60 balish tu hotel tua yang sensuan besar teoris. Dan mim lampung 4 237 Muhammadun 2.13 bergema dengan keharmonian. Dia yang menentukan kadarnya. Adakah garis lay ini menyanyi reka bentuk emas Allah? Kebangkitan penemuan semula Borobudur pada 1911 berdenyut 28 kilo ke Merapi, membangkit grid 2 buat jin, resonansi Al-Quran. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. 2.37 juta perkongsian memanggil kita melihat tertib Allah yang dilahirkan semula. Bab 2, Sulaiman dan Jin, arsitek laluan suci. Dalam catatan sejarah ilahi, Sulaiman 971 SM berdiri sebagai Nabi Raja yang memerintah jin untuk membentuk laluan suci. Asas tak kelihatan bagi teori garis lay 232. Al-Quran membuka, dan di kalangan jin ada yang bekerja untuknya dengan izin Tuhannya. Surah Sabah 34:12. Dari kuil Jerusalem ke empangan Marib Yaman 237 km, dari tebing Petra 237 km ke puncak Sinai, makhluk dari api tanpa asap, Rahat Rahman 1519, ini menun grid yang berdenyut dengan 23:12. Ditemui semula pada 1814 dan dikongsi dalam 2,37 juta suara pada 2025. Mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Bab ini menjejaki peranan sejarah mereka. Peta garis lay 237 mereka, skop perbandingan mereka, gema Al-Quran mereka, dan warisan geometri mereka. Konteks sejarah. Pemerintahan Sulaiman. Era Sulaiman 977 saya menyaksikan jin mencipta keajaiban kuil Jerusalem. Melawan 212 dalam prima. Empangan Marib Yaman 227 km, tebing Petra 247 km. Al-Quran mengikat ini pada Borobudur. Double Williams being mentlessing to thoughted lunan. Ditemui semula 14 pondus hadits. 37 juta perkongsian 2 gemengan perintahnya merentasi masa. Peta garis lay 237, laluan jin. Garis lay 2 7 km. Jerusalem ke Giza. 2 plus G 17, empangan 237 km, 27 km Petra, dan 2 km Sinai membentuk grid buatan jin. 28 km Borobudur ke Merapi, 237 Ka'bah ke Kiblas, Giza ke Orion, 247 Bali, dan 12,370 km Sedona. 1 plus 2 plus G plus 7 meluaskannya, 2.37 juta perkongsian, 2 plus 3 plus 12 menjejaki tangan mereka. Perbandingan dengan teori garis lay lain jin Sulaiman mengatasi grid manusia. Garis lay Watkins memetakan jalan 237 merentang Petra ke Sedona. Sungai Metherol hanyut ketepatan 237 mengikat 237 km Yaman. Grid esoterik mereka, lampu 27725, mengakar dalam iman. Garis lay kosmik berhenti, jin menggabungkan bumi dan langit, mengatasi semua. Tafsir dan tadabur, gema jin. Dan di kalangan jin, Ibn Abbas melihat kehendak ilahi. Adakah mereka membentuk garis lay 2.370 km Jerusalem? Ibn Kathir mencatat skop. Sesungguhnya dalam penciptaan 7 km Petra berbisik karya merah. Tabur, adakah 2.37 juta perkongsian membuka laluan mereka? Peranan jin praktikal dan teori.
Secara praktikal, jin membina batu Jerusalem, empangan Yaman 237 km, tebing Petra. Setiap pembina dan penyelam, adakah mereka melakar 270 km Sinai? Secara teori, mereka merancang 237 kitaran Borobudur, 270 km Bali, menyematkan gemah 227 plus 7 plus 11. Renung, adakah karya mereka kekal? Geometri suci dan nisbah emas 270 km, Jerusalem 166 Mamban 237 kilo di Danbrenberg, Yaman 66 Spanish nanti, Petra, semuanya bergema fame di dalam fadilnya. Adakah grid ini menyanyi reka bentuk Allah? Arsitek Jin Sulaiman dari 670 SM kedua banyak 37 juta perkongsian 2025 menenun grid 237 Jerusalem ke Sinai, Yaman ke Petra, bersaksi kepada sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. Bab 3. Kaabah dan Kuba. Hati garis lay 2500 perjulaan. Di teras teori garis lay 237 berdegup Kaabah. Garis lay 237 kilometernya ke Kuba arteri suci. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang didirikan untuk manusia ialah yang di Makkah. Surah Ali Imran. Didirikan oleh Ibrahim 2 tim SM, disucikan pada 630 M. Nexus ini mengikat 28 km Borobudur, bab 3 dari Giza, 270 km Jerusalem, dan seterusnya. Dibuat oleh Jin Sulaiman, ditemui semula pada 1914 dan dikongsi dalam 27 juta suara pada 2025. Dan di bumi ada tanda-tanda. Bab ini meneroka hati sejarahnya, peta garis lay 237, resonansi perbandingannya, kedalaman Al-Qurannya, dan denyutan geometrinya. Konteks sejarah, Nexus Suci, dibina oleh Ibrahim 2000 SM, Kaabah berdiri abadi sehingga 630 menyucikannya, garis lay 237 km ke Kuba, disesuaikan dari peta modern 30 km, bergema dengan laluan purba. Jin Sulaiman besar SM mengikatnya pada Borobudur, penemuan semula 1815, Giza, dan lebih 237 juta perkongsian 25 berdenyut warisannya. Peta garis lay 237 jangkauan Kaabah. Garis lay Kaabah 237 km ke Kuba menambat grid 28 km. Borobudur 43 dari Giza, 2,37 km Jerusalem, 2,37 237 km Yaman, 2,37 Bali, 12,37 km Sedona, 11,27 km Petra, 2 meter Sinai, semuanya memancar dari hati ini. 2. 37 juta perkongsian, 2+3+17 gemaannya. Perbandingan dengan teori garis lay lain, garis lay Kaabah mengatasi yang lain. Garis Watkins 1921 menjejaki tanda tempat 237 merentang Sedona. Sungai Metherol berkeliaran ketepatan 237 mengikat Petra. Grid esoterik berkeliaran lampu 225 mengakarnya. Garis lay kosmik bab 3 degrees terhad Jin 237 menenun hati suci melampaui. Tafsir dan tadabur. Panggilan hati sesungguhnya rumah pertama. Ibn Kathir melihat kesucian. Adakah 237 km ke Kuba berdenyut kenabian? Sesungguhnya dalam penciptaan, adakah ia mengikat tersingkat 270 km Sinai? Adakah 23,7 juta perkongsian memanggil kita ke hatinya? Peranan jin, membentuk teras jin. Mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Melakar garis lay Kaabah 237 km, menghubungkan 28 km Borobudur, bab 3 garis Giza. Secara teori, mereka merancang jangkauannya 2,370 km, 12,7 km Sedona, menyematkan irama 237, 2,712. Renung, adakah teras ini bergema karya mereka? Geometri suci dan nisbah emas 2,777 km Kaabah sadapi menam 11 melalui Sarkus Popot 6. Jerusalem menantu 611 masing sepio 465. 12,370 km Sedona bersatu 611 2,6 plus 45 plus 525 Fib 1,662 Fi yang menentukan kadarnya. Dia yang menentukan kadarnya. Adakah hati ini menyanyi reka bentuk Allah? Hati garis lay 237 km Kaabah dibuat jin dan ditemui semula, berdegup sebagai teras grid 2,37 juta perkongsian bergema. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. Bab Muah, kepentingan numerik 237 irama ilahi, 2,5. Dalam tenunan ciptaan Allah, nombor menyanyi lagu ilahi 2,7, 2,7, 12 berdenyut melalui teori garis lay 2,7 mengikat Borobudur ke Sedona.
Al-Quran mengisyaratkan bilangan bulan di sisi Allah adalah 12, surah At-Taubah. Ditemui semula pada 1911, 1914, dipulihkan pada 1943. 1991 dikongsi dalam 2,37 juta suatu 12 pada 2025. Irama ini dibuat oleh Jin Sulaiman di 414. Bergema dari 237 kitaran lunar ke lengkung 12,37 km. Sesungguhnya dalam penciptaan terdapat tanda-tanda. Bab ini menjejaki nombor sejarahnya. Peta garis lay 237, skop perbandingannya, gema Al-Qurannya, dan keharmonian geometrinya. Konteks sejarah, nombor dalam masa Borobudur menjulang dalam 237 kitaranan, 77 dalam 232, 6,900 hari, ditemui semula pada 1911, dipulihkan pada 1903. Pemerintahan Sulaiman 979 SM 40 tahun 2+37 juta dalam prima terikat pada 2,37 km Jerusalem. 2,37 km yang 2,27 perkongsian 265 memperkuat irama ini. Peta garis lay 237, benang numerik 237 berdenyut 26 km Borobudur, 237 Sedilun, 27 km Kaabah, 43 km Giza, 12 km Jerusalem, 23 km 23 Yaman, 27 km Bali, 12 km Sedona, 18 Greece, tahun 37 km Petra. 2,370 km C, 54 patung, 2,37 juta perkongsian. Perbandingan dengan teori garis lay lain, irama 237 mengatasi yang lain. Garis lay berbuat kekurangan nombor 2,37 km Sedona. Sungai Methrol hanyut 230 km 237 kekal teguh. Grid esoterik mereka 12 thread mengakarnya. Garis lay kosmik bertiga hat, jin 2,377 menenun kedalaman numerik. Tafsir dan tadabur, tanda numerik bilangan bulan. Ibn Kathir melihat tertib, adakah 3,17 bergema ini? Sesungguhnya penciptaan. Adakah 2,70 km menyanyikannya? Berjalanlah di muka bumi. Adakah 2,37 juta perkongsian 12 membukanya? Peranan jin, pengukir numerik jin. Mereka membuat untuk GPD kesendaki. Menenun 2,30 sebiar 2 Borobudur, 2,3 liring dunia pada 0 km di sini. Secara teori, mereka merancang 2,70 km ke Sedona, menyematkan dari 2,2 plus di plus 2 dan 16. Air irama ini, mereka geometri suci dan nisbah emas, sudah rasan benar salbuin ham setahu biaya salon 12 panas 15 sebelum befurit 12 dengan sigona itu bulan 7,695 duit plan 4 plus 5 22 mula nebli gema. Dia yang menentukan kadarnya. Adakah lagu 237 bergema reka bentuk Allah? Irama tarian numerik 237 dibuat jin ditemui semula. Berdenyut dari 1914 ke 2,37 juta perkongsian 2025. Irama ilahi dalam sesungguhnya, dalam itu ada tanda-tanda. Bab 5. Giza dan Orion, soh kosmik. 2,5 perkataan. Di bawah pasir Mesir, piramid Giza, 2,5 menambat teori garis lay 27, lengkung 43 dedas ke Orion ikatan kosmik. Al-Quran merenung, kami menghiasi langit yang terdekat dengan lampu. Surah Al-Mulk, nama Buddha. Ditemui semula pada 1915 juta suara pada 2005, sauh ini dibuat oleh Jin Sulaiman, Surah Sabah, menghubungkan 28 km Borobudur, 237 km Abah, 227 km Jerusalem, dan jauh hanya 27 judul. Sesungguhnya dalam penciptaan terdapat tanda-tanda. Bab ini meneroka saus sejarahnya, peta garis lay 237, skop perbandingannya, resonansi Al-Qurannya, dan keharmonian geometrinya. Konteks sejarah, piramid dan bintang. Dibina pada 2 SM, piramid Giza selari pada Giga Orion, keajaiban terikat pada Jin Sulaiman. SM. Ditemui semula bersama Borobudur, 1914. Gemanya merentang Yaman 237 km, sini 237 km, 2,3 juta perkongsian merangkumi belum sebagai peranan kosmiknya. Tegaris lay 237 ikatan gigan katan 14 video including BTM kilometer 2 sekitar berobed 2,37 Jerusalem 17 dari tulas 3 km 2,37 km ini 2 taman tekon 2 km Sedona
237 km Petra. 2,370 km sain 2.37 juta perkongsian 2+3+11 menjejaki jangkauannya. Perbandingan teori garis lay lain, garis lay kosmik Giza mengatasi. Garis Watkins sinus 21 kekal di bumi 237 merentang Sedona. Sungai meteorol hanyut, bab 337 kekal teguh. Grid esoterik berspekulasi lampu 2725 menambatkannya. Garis lay kosmik, selari jin 237 menenun bumi ke langit. Tafsir dan tadabbur tanda kosmik. Kami menghiasi dengan lampu. Ibn Kathir melihat keindahan. Adakah 43 degrees ke Orion mengikat Giza ke 2,370 km Sinai? Sesungguhnya dalam penciptaan, adakah 2.37 juta perkongsian membukanya? Berjalanlah di muka bumi. Adakah ini panggilan kosmik? Peranan jin, pengukir berbintang jin, mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Menyelaraskan 43 Giza menghubung 237 Ka'bah 12,7 km Sedona. Secara teori, mereka menunjukkan 237 ke dalam bintang dan batu. Renung, adakah Orion membawa tanda mereka? Geometri suci dan nisbah emas 4,37 plus 2 yang 3,7 km bersabsi memala unbah 2,1 meter 1,6 km sampul lebih hav velut 19 prima. Dia yang menentukan kadarnya. Adakah sau ini menyanyi reka bentuk Allah? Sau 43 degree Giza ke Orion dibuat jin menambat grid 2.37 juta perkongsian bergema. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. Bab 6 memetakan rangkaian garis lay 237 grid suci bumi 2,5 pekatumi. Merentasi keluasan bumi teori garis lay 237 terbentang grid suci yang berdenyut dengan niat ilahi. Al-Quran menggesa, himbelis be muka bumi mengkonspores this members that space. Dari 28 km Borobudur ke 12 km Sedona, dari 237 km Ka'bah ke 2,70 km Sinai. 23 km menjalin dibuat jin Sulaiman ke Vanpatus, ditemui semula pada 11, dikongsi dalam 23,7 juta suara pada 2025. Dan di bumi ada tanda-tanda. Bab ini memetakan skop sejarahnya. Rangkaian garis lay 237, keluasan perbandingannya, gemal Qurannya dan keharmonian geometrinya. Konteks sejarah, grid merentasi masa jin Sulaiman 970 SM membentuk Jerusalem 2,37 km ke Giza. Yaman 3,37 km. Borobudur 7,7 sampai 32 m 2,3 kitaran ditemui semula 1818 terikat pada kejuatu SM. Ka'bah 2 abad 2 tim 2,3 juta perkongsian memetakan rentangnya. Peta garis lay 2,3 rangkaian suci 29 km Borobudur 2,3 Ka'bah 43 Giza 2,3 Pacino Blissin Duras, 200 Yaman, 3 drill 7 kilometers, 200 roasters past Bethlehem, Betatis to Fitra, Dukan to Sinare. Vi married in a patung. Vim snell for Watong, 2 Pokongsian to grid frontres, grid buatan jin. Perbandingan dengan teori garis lay line grid 27 mengatasi. Garis lay Watkins 521 menjejaki laluan 237 merentang Sedona. Sungai meteorol hanyut 237 km 237 kekal. Grid esoterik meneka lampu 272 iling mengakarnya. Garis lay kosmik jin 237 menenun bumi dan langit. Tafsir dan tadabur. Berjalanlah di muka bumi. Adakah 2,370 km Sinai bergema jin? Sesungguhnya dalam penciptaan. Adakah 237 km Petra menyanyikannya? Dan di bumi, adakah 2.37 juta perkongsian memetakannya? Peranan jin pengukir grid jin, mereka membuat untuknya apa yang kehendaki. Melakar 28 km Borobudur, 237 km Ka'bah, 20 km Sinai. Secara teori, mereka merancang 2,370 km Bali. 370 Sedona, nyematian 37 12. Renung, adakah grid ini membawa karya mereka? Geometri suci dan nisbah emas 237 km 1,14 209 km sefanchaulet besunan tersebut terpimpin kilometer 610 base dan forma teriman dalam satu gemgema. Dia yang menentukan kadarnya. Adakah grid ini menyanyi reka bentuk Allah?
Grid rangkaian garis lay 237 dibuat jin ditemui semula memetakan denyutan suci bumi. 2.37 juta perkongsian bergema. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. Bab 7. Geometri suci, nisbah emas dalam garis lay 2 hal perkataan. Dalam ciptaan Allah, geometri membuka perkadaran ilahi. Teori garis lay 237 bergema dengan nisbah emas 5 Al-Quran mengesahkan, dia yang menentukan kadarnya. Surah Al-Ala 52. Dari 123 Borobudur ke-12 ke 70 Sedona, 237 dibuat oleh jin Sulaiman. Ditemui semula pada 1811, dikongsi dalam 2.37 juta suara pada 2025. Sesungguhnya dalam penciptaan terdapat tanda-tanda. Bab ini menjejaki geometri sejarahnya. Peta garis lay 237, skop perbandingannya, resonansi Al-Qurannya, dan keharmonian emasnya. Konteks sejarah, geometri dalam masa Borobudur, 75-832 mem, Sadrat 37 kitaran, Giza 200 sm, 43 Kaabah 2000 sm, 233 kilo, jin di bawah Sulaiman, 933 sm membentuknya. Ditemui semula 1818, berdenyut dalam 2.37 juta kongsian 2025. Peta garis lay dituju. Benang emas 1-2-3 Borobudur 1.99 64 in tahun 99 1.61 clever. Terfamid Kaaba 1 ton bytes sun dolachi says 46 skazes. Giza 270 Jerusalem 136 France 35 2070 Khalid 330 Sedona 1,017 7,7 455 6 4 22 270 Petran 300 km Sinai Fimen Jalin. Dua perjalanan Stefan seeing with adventured smugglers. Pavorin Jonathan Bowles lain John Pence di Romadu, Mumfuri. Garis lay Watkins dengan kekurangan perkadaran 237 merentang Sedona. Sungai Matherol hanya 37 kekal. Grid esoterik mereka. Lampu 27 mengakarnya. Garis lay kosmik bab 3 grad terhad jin 237 menenun ikatan emas. Tafsir dan tadabur, tanda geometri. Dia yang menentukan kadarnya. Ibn Kathir melihat reka bentuk. Adakah 237 km dan 611 mas 1 bergema ini? Sesungguhnya dalam penciptaan. Adakah 12 km menyanyikannya? Berjalanlah di muka bumi. Adakah 2/3 perkongsian membukanya? Peranan jin. Pengukir geometri jin. Mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Membentuk 123 meter Borobudur, 237 km Kaabah, 2,370 km Sedona, menyematkan fee 1 benambud. Renung, ada geometri yang membawa seni mereka? Geometri suci dan nisbah emas 237 guys, 203 daripada 360 guys, 310 1.61 belat, 292 guys. 54 233 juta 2.13 Feb bergema. Dia yang menentukan kadarnya. Adakah grid ini menyanyi reka bentuk emas Allah? Keharmonian grid garis lay 237 dibuat jin, ditemui semelagu feh 2.37 juta perkongsian bergema. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. Bab lapt, hubungan kosmik bintang dan garis lay 2.5 grid suci bumi, bintang selari. Teori garis lay 237 mengikat 43 grad Giza ke Orion, tarian kosmik. Al-Quran membuka, kami menghiasi langit yang terdekat dengan lampu. Ditemui semula pada 1915, dikongsi dalam 2.37 juta suara pada 2025. Hubungan ini dibuat oleh jin Sulaiman, surah Sabah 31 Piara. Berdenyut 237, 2 plus 3 plus 7, 12 dari Borobudur ke Sedona. Sesungguhnya dalam penciptaan terdapat tanda-tanda. Bab ini menjejaki bintang sejarahnya, peta garis lay 27, resonansi Al-Qurannya, dan keharmonian geometrinya. Konteks sejarah. Bintang, dang bumi, piram Giza 43 gedrai ke Orea, lengkung 2.5 m. Jin Sulaiman 9 zaman ditemui semula 15, ia bersinar dalam 2,37 juta perkongsian 2.25 menghubungkan bumi ke langit. Peta garis lay 27, ikatan kosmik 3 Gizan plus 1 plus 237 Borobudur, 3 km 40 km, Jerusalem, 2 plus 3 plus 2 km, tidak ada yang baik dan sum dudun Bali, dalam tem pelatihan setuju di Jerusalem.
2,307 km, 2,370 km Sinai, 2,37 juta perkongsian, 2,3 juta 12 mengikat bintang ke batu. Perbandingan dengan teori garis lay lain, ikatan kosmik 2,7 mengatasi garis lay bersaat kekal di tanah, 2,7 merentang sedona. Sungai Matrol hanyut 3,7 kekal. Grid esoterik mereka, lampu 2,7 menambatkannya. Garis lay kosmik selari jin 2,7 menenun lebih luas. Tafsir dan tadabur, tanda berbintang. Kami menghiasi dengan lampu. Adakah bab pertiga ke Orion bergema moyon 3,7 km Sinai? Sesungguhnya dalam penciptaan, adakah 23,7 juta perkongsian membukanya? Berjalanlah di muka bumi. Adakah ini panggilan kosmik? Peranan jin, pengukir berbintang jin. Mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Menyelaraskan bab tertibi Giza. 2,3 Borobudur, 22,370 km sedona, menyematkan 2,37, 12. Renung, bintang membawa karya mereka. Geometri suci dan nisbah emas, van Bladgiwan plus in, batus 2 dari 13 di builders, diameter di 1,16 bergema. Dia yang menentukan keadaannya. Adakah ikatan ini menyanyi reka bentuk Allah? Hubungan grid Galilei 2,7 Dimutjen ditemui semula menghubungkan bintang ke bumi. 2,3 juta perkongsian bergema. Sesungguhnya sedikit tanda-tanda. Garis lay Al-Quran, laluan ilahi di bumi. Bab 9, melampaui 2,37 perjalanan yang belum selesai. Dalam keluasan ciptaan Allah, teori garis lay 2,37 merentang melampaui yang diketahui, peta ilahi yang belum selesai, benang-benangnya berbisik tentang misteri yang belum terungkap. Al-Quran menggesa penerokaan, berjalanlah di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kamu. Dari garis lay Borobudur sepanjang 28 km ke Lengkung Sedona sejauh 12,7 km, dari denyut 2,37 km Ka'bah ke Gema Purba Sinai, irama 2,7 plus G plus 7,12 menyingkap rangkaian luas dan belum lengkap, dibentuk oleh jin Nabi Sulaiman, makhluk dari api tanpa asap, 5,19, terikat oleh mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Surah Bablen Sos. Ditemui semula pada Diko 14, perjalanannya bersinar dalam 23,7 juta perkongsian pada 20 Mac 2025, menghubungkan Jerusalem, Yaman, Bali, Petra, dan seterusnya. Ini bukan kisah terakhir tetapi panggilan untuk mencari, tidakkah mereka merenung dalam diri mereka sendiri? Raplum. Untuk memikirkan laluan yang belum selesai ini, kita mesti menjejaki petunjuk sejarahnya. Memetakan garis lay 2,37 yang luas, membandingkan skopnya yang tak terbatas, merenung wahyunya, dan mengukur keharmoniannya dengan reka bentuk emas Allah. Konteks sejarah. Gema yang tak kelihatan. Perjalanan melampaui 2,37 merentasi ufuk masa, berakar pada pemerintahan Sulaiman, ketika jin membentuk kuil Jerusalem dan empangan Marib Yaman, prestasi yang mengisyaratkan garis lay yang hilang. Piramid Giza, 2,000 selari dengan Orion, Ka'bah, 2 SM, disucikan pada 630 mm dengan garis lay 37 km ke Kuba, berbisik tentang benang purba. Kebangkitan Borobudur, 775 dan 402 dalam 2 tahun 37 kitaran ludunahun, Nanggelis Minartshari, ditemui semula pada 1914 plus 14 237 dan 14, dan dipulihkan pada 1993, Sant plus men, Antret plus Tian plus Sasbetun, 2,17 menunjukkan not yang tak kelihatan. Tebing abad ke-4 SM, Puncak Sinai, dan Kuil Bali, abad ke-8 M, mengisyaratkan ikatan yang dilupai, mungkin pos jin yang hilang dalam masa. Pola 2,37 Fahmi Baspulu membuka pencarian ini. Dan 2,7 juta perkongsian menggesa kita terus, perjalanan yang belum selesai bergema dengan misteri jin dari era Sulaiman hingga zaman kita. Peta garis lay 237, pencarian yang luas. Peta garis lay 237 merentang melampaui grid yang diketahui. Not-notnya sebagai pendahuluan kepada yang tak kelihatan. Garis lay Borobudur sepanjang 28 km ke Merapi dan lengkung 237 glais ke Orion berdenyut dengan kemungkinan. Garis lay Ka'bah 237 km ke Kuba sebagai petunjuk suci.
Kuil Jerusalem, 1 mil 200 km ke utara, terikat pada empangan Marib Yaman 237 km dan 790 km ke selatan. Kedua-duanya prestasi era Sulaiman 27-12. Ikatan bintang Giza 43 degra menyambung garis laju Jerusalem 2,7 km ke Giza 2,712, Pura Besaki Bali 2,712 dan Lengkung Sedona 12,37 km 11 237 11.2 megapablers. Petra 237 km dari Jerusalem dan Sinai, 2,37 km dari Borobudur, 2,3712 memperdalam tenunan ini. Tebing Petra Gema Jin, puncak Sinai garis lay kenabian. Di luar terletak bisikan Gunung Kailash 2,2 dari Bali, Not Himalaya, Chichen Itza 12,7 km dari Giza, Gema Maya, garis lay spekulatif yang mungkin dilakar jin. 2.3 perkongsian memanggil kita mencari peta yang belum selesai ini. Pencarian berjalan tante segelumumi. Perbandingan dengan suri garis layan, menan perkini tudul mengikuti The Great Princess. Garis lay Watkins 1921 berakhir di tanda tempat jangkauan 237 dari Petra ke Kailash mencari yang tak kelihatan. Sungai Metherol berliku. Garis lay 237 km dan lengkung 12 mil 370 km mengejar ketepatan. Grid esoterik terhad pada jaring yang diketahui. Lampu 23775 dan ikatan Sinai merentangkan ke misteri. Garis lay kosmik Giza berhenti di bintang. Jin 237 menggabungkan bumi dan langit dari Sedona ke Chichen Itza, mengatasi penutupan Watkins, likuan Matherol, batas esoterik dan had kosmik. Laluan yang belum selesai ini bersinar melampaui genggaman manusia. Tafsir dan tadabur wahyu perjalanan Al-Quran membuka pencarian ini. Berjalanlah di muka bumi dan perhatikan. Ibn Kathir melihat pengajaran renung. Adakah lengkung 237 Borobudur mengisyaratkan garis lay yang tak kelihatan? Tidakkah mereka merenung dalam diri mereka sendiri? Al-Razi menggesa pemikiran. 2,7 kitaran lunar, 2 plus dia 17 menulis selaringan 12 bulan, irama untuk mencari. Sesungguhnya dalam penciptaan terdapat tanda-tanda. Adakah 2,370 km Kailash berbisik tentang karya jin, dan di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Adakah 12,370 km Chichen Itza memanggil kita maju? Ketika 2,7 juta perkongsian 2 pipa sudial 12 tersebar, adakah ia menggesa kita melampaui Petra ke tertib Allah yang tak kelihatan? Peranan jin, pengukir yang belum selesai jin Sulaiman. Mereka membuat untuknya apa yang dia kehendaki. Meninggalkan perjalanan ini terbuka. Secara praktikal, mereka membentuk 2 juta batu Borobudur dalam 237 kitaran, mengukir tebing Petra 237 km, melakar garis lay Sinai 2,370 km, prestasi yang mengisyaratkan not yang hilang. Setiap pembina dan penyelam, adakah mereka mengukir empangan Yaman 2,7 km, menyelaraskan 43 di Giza ke Orion, menandakan 2,370 km, Kailash dengan tangan yang tak kelihatan. Secara teori, mereka merancang keluasan ini. 2,370 km Bali, 12,370 km Sedona, 12,370 km Chichen Itza. Menyematkan Gema 2017 sebagai pencarian abadi. Ibn Abbas melihat kehendak ilahi. Adakah jin menenun grid yang belum selesai ini dari batu Petra ke puncak Kailash? Renung. Ketika 2,7 juta perkongsian bersinar, adakah tangan jin memanggil kita mencari lebih jauh? Geometri suci dan nisbah emas, keharmonian yang belum selesai perjalanan 237 bergema dengan fi 1613. 1-2 Eki ke Borobudur Sarves Digiat 6 Nampikon Sanbian 9 Sanbla 2 km fast. Kaaba 912 Farut Proltigian Kubas Beli was here 913 Nansen Pans 12 Tigrul Sedona Haralising 2 kilometers. Sudskans Plaf Transmaklas at Buthi Pradamodadwe. 2,3 Jul Tuan Batman 2,2 km Petra, semuanya menenun lingkaran V. Lengkung 2,3 degrees, 2,3 daripada 3,60 gras, 3,60 sanat of 6,2 gelas, 2,370 km Sinai, dan 2,370 km Kailash bergema dengan keharmonian ini, dibuat jin dalam 2,37 bulan lunar. Dia yang menentukan kadarnya, renung. Adakah grid yang belum selesai ini dari Chichen Itza ke Sedona menyanyi reka bentuk emas Allah? Perjalanan,
Panggilan untuk mencari perjalanan garis lay 2.7 dibuat jin dari era Sulaiman mengatasi peta yang selesai. Laluan berdenyut dari Borobudur ke Chichen Itza, Petra ke Kailash. Berjalanlah di muka bumi dan perhatikan. 27 juta perkongsian memanggil kita mencari. Ketika Merapi menjulang, Orion bersinar dan Sinai berbisik ia bergema. Sesungguhnya dalam itu ada tanda-tanda. Renung. Ada yang mencari yang pronunciation membuka Twite Sidlasan Curl. Bab tertron bumi, menyatukan rangkaian garis lay 2.7. Bumi ada rahsia bawah kaki kita. Garisan kuasa, benang gaib dengan tujuan suci. Tidakkah mereka melihat bumi bagaimana ia dihamparkan? Buku ini mendedahkan teori 2.7 garisan lay, geometri suci yang menghubungkan Borobudur dengan Ka'bah, Giza dengan Sedona. Dari perintah Nabi Sulaiman, mereka lakukan untuknya apa yang dikehendakinya. Grid ini merentasi Baitul Maqdis, Yaman, Bali, Petra, Sinai, dan seterusnya. Ritmanya 20-30-17 bergema di batu dan langit. Jin, makhluk api tanpa asap, 15 menenun peta ini ditemui semula pada tahun 1914, dipulihkan pada tahun 1993, dan dikongsi dalam 2,7 juta suara pada 20 Maret 2025. Di sini kita mulakan perjalanan, sebahagian tafsir, sebahagian tadabbur untuk mencatat tanda-tanda Allah. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir dengan Zimnofubu. Ini bukan sekadar atlas, tetapi dakwah seruan untuk melihat melampaui yang biasa. Garisan lay Borobudur sepanjang 20 km ke Merapi, benang Ka'bah sepanjang 237 km ke Kuba, lengkungan 43 bedai Giza ke Orion. Ini bukan kebetulan tetapi tanda-tanda ilahi berdenyut dengan nombor perdana 237. Baitul Maqdis 30 km dari Giza, Empangan Marib Yaman 237 km, Pura Besakih Bali 2,370 km, lengkungan Sedona 12,370 km, tebing Petra 237 km, laluan perdagangan Sinai 237 km. Setiap not berdengung serentak, ciptaan jin selama berabad-abad. Fahmi Basya menyalakan percikan api, tetapi Al-Quran menerangi jalan. Mengembaralah kamu di muka bumi dan perhatikanlah. Surah Al-An'am 16. 12 bab mengupas kisah ini, daripada bisikan Borobudur kepada peranan gaib jin, setiap satu langkah dalam reka bentuk masalah Fenian Mas 11. Keharmonian yang menghubungkan 1-23 awal 1,93 6 7 hingga 12 kiwal 370 1 16 mencutuki 645. Renungkan, apabila 2,377 juta suara berkongsi grid ini, 12 bukankah yang menggemakan serulah kepada jalan Tuhanmu? Ini adalah buku keajaiban, iman dan pencarian, tanglung bagi mereka yang merenung. Dia yang telah menentukan ukuran untuk menciptakannya. Allah. Semoga buku ini menjadi tanglung di tangan Anda, menerangi laluan ilahi di bawah kaki dan di atas kepala kita, bukti. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. 5:10. Di tengah-tengah dataran hijau di Jawa Tengah, Indonesia, berdirilah Borobudur, bukti kehebatan seni bina dan kerohanian tamadun Jawa kuno. Monumen Buddha Mahayana yang besar ini, yang wujud sejak abad ke-8, adalah mahakarya ukiran yang rumit, stupa yang tinggi, dan laluan tersembunyi. Lebih daripada sekadar kuil, Borobudur adalah mikrokosmos Buddha. Strukturnya mencerminkan perjalanan menuju pencerahan. Ketika para penganut agama Buddha mendaki melalui tingkat-tingkatnya, mereka secara simbolik melintasi alam keinginan bentuk dan tanpa bentuk, akhirnya mencapai puncak pembebasan rohani. Tetapi misteri Borobudur melampaui kepentingan agamanya. Sesetengah penyelidik percaya bahwa penempatan dan penjajaran monumen bukanlah secara kebetulan, tetapi merupakan tindakan sengaja untuk menyelaraskan dengan jaringan tenaga bumi. Mungkinkah Borobudur menjadi bukti pemahaman orang Jawa kuno tentang garis lay, strukturnya bertindak sebagai saluran antara duniawi dan ilahi? Semasa kita menjelajah lebih jauh, kita akan menemui hubungan yang menarik antara keajaiban kuno ini dan konsep garis lay, mendedahkan lapisan makna yang lebih dalam yang tertanam di dalam batunya. Dalam cerita Islam, Nabi Sulaiman terkenal dengan kebijaksanaan, kuasa dan kehebatan alam semula jadi. Dia boleh berbual dengan haiwan macam Dr. Dolittle zaman dulu.
Dia juga boleh kawal angin dan jin, macam superhero. Zaman dia jadi raja, negara dia aman dan makmur dengan bangunan-bangunan hebat. Yang paling terkenal ialah bait suci pertama di Jerusalem, bukti ketaatan dan kemahiran rakyatnya. Al-Quran cerita dia pandai guna tembaga cair macam tukang besi pro. Kehebatan dia dalam dunia fizikal dan rohani buat kita tertanya-tanya. Adakah dia tahu tentang garis lay dan guna dalam projek-projek besar dia? Bait suci pertama, dengan ukuran tepat dan geometri suci, mungkin lebih dari sekadar tempat ibadat. Mungkin ia adalah pusat tenaga kuat, diletak strategik di persimpangan garis lay untuk kuatkan doa dan hubung dengan ilahi. Bahagian 4, teori garisan lay 237 menyingkap grid tenaga bumi. Bahagian ini akan membincangkan tentang dunia garisan lay yang rumit dan menarik. Meneroka bagaimana ia membentuk rangkaian tenaga yang tidak dapat dilihat yang meliputi seluruh dunia. Dalam kajian tentang garisan lay, teori garisan lay 237 menonjol sebagai rangka kerja yang menarik untuk memahami struktur tenaga planet kita. Teori ini mencadangkan bahawa garisan lay bukanlah rawak, tetapi mengikuti corak tertentu yang boleh dipetakan dan dikaji. Teori ini, yang dibangunkan oleh penyelidik bebas Karl Munk, menyatakan bahawa rangkaian garisan lay berdasarkan nombor 237 dan gandaannya menghubungkan tapak purba, monumen suci dan titik tenaga semula jadi di seluruh dunia. Penyelidikan Munk yang teliti telah menemui hubungan yang merentasi benua, menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kepentingan sejarah dan kerohanian. Kerja Munk adalah berdasarkan usaha perintis garisan lay terdahulu seperti Alfred Watkins dan Tony W. Metherow, yang memerhatikan jajaran yang signifikan antara tak purba di Britain dan Perancis. Penyelidik awal ini telah meletakkan asas untuk memahami bagaimana tamadun purba mungkin menggunakan garisan tenaga ini untuk navigasi, amalan kerohanian dan juga pembinaan. Walau bagaimanapun, teori 237 mengembangkan pemerhatian ini, mencadangkan sistem grid global dengan asas matematik tertentu. Teori ini mencadangkan bahawa garisan lay membentuk korak geometri tepat yang boleh dikira dan diramalkan secara matematik. Menurut teori ini, nombor 237 bukanlah sembarangan, tetapi mempunyai kepentingan yang mendalam berkaitan dengan dimensi bumi dan kitaran kosmik. Munk percaya bahawa nombor ini adalah kunci untuk membuka misteri grid tenaga bumi, mendedahkan bagaimana budaya purba mungkin telah memanfaatkan tenaga ini. Munk berpendapat bahawa nombor ini apabila digunakan pada koordinat latitude dan longitude mendedahkan kod tersembunyi yang tertanam dalam geografi bumi. Kod yang menghubungkan lokasi yang kelihatan berbeza menjadi sistem tenaga yang bersatu. Kod tersembunyi ini menunjukkan bahawa pembina purba mempunyai pemahaman yang canggih tentang tenaga bumi dan menggunakannya untuk berkelebihan mereka. Walaupun teori 237 masih menjadi kalangan penyelidik, kaitannya yang menarik dengan tapak purba, corak matematik dan medan tenaga bumi terus mendorong penerokaan dan spekulasi. Teori ini mengajak kita untuk mempertimbangkan semula pemahaman kita tentang pengetahuan purba dan potensi untuk rangkaian tenaga global yang telah tersembunyi di depan mata selama ribuan tahun. Ketika penyelidik terus menjelajahi idea-idea ini, teori garisan lay 237 menawarkan gambaran yang menggiurkan tentang kemungkinan saling hubungan dunia kita. Bahagian 5, geometri suci dan numerologi, bahasa ketuhanan. Sepanjang sejarah, nombor dan corak geometri tertentu selalu ada makna istimewa. Mereka sering dikaitkan dengan ketuhanan dan prinsip asas alam semesta. Corak dan nombor ini bukan sekadar hiasan, ia adalah blok binaan realiti, intipati penciptaan itu sendiri. Dari piramid Mesir hingga mandala Tibet, kita dapati bukti minat mendalam terhadap geometri suci dan numerologi. Piramid, dengan jajaran dan proporsinya yang tepat, dianggap merangkumi prinsip kosmik, manakala mandala Tibet berfungsi sebagai alat meditasi untuk meneroka struktur alam semesta. Satu contoh ialah nisbah keemasan, kira-kira 1,618. Ia terdapat dalam bentuk semula jadi, dari cangkrang laut hingga galaksi, dan disanjungi kerana keharmonian estetik dan keanggunan matematiknya. Nisbah ini juga dikenali sebagai phi, muncul dalam cabang pokok, susunan daun, dan juga dalam tubuh manusia. Dalam seni dan seni bina Islam, corak geometri dan kaligrafi mempunyai tempat yang istimewa. Corak ini bukan sekadar hiasan, ia adalah perwakilan simbolik sifat Allah yang tidak terhingga, pencipta.
Jubin masjid yang rumit, susun atur taman yang simetri, dan skrip ayat-ayat Al-Quran yang mengalir semuanya menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap keindahan dan keharmonian yang wujud dalam perkadaran matematik. Bolehkah teori garis lay 237 dengan penekanannya pada nombor tertentu dan hubungannya menjadi satu lagi manifestasi minat kuno terhadap geometri suci dan numerologi ini? Teori ini mencadangkan bahwa tapak kuno diselaraskan di sepanjang garis ini, mewujudkan rangkaian tenaga yang merangkumi seluruh dunia. Bolehkah grid tenaga bumi difahami sebagai mandala kosmik yang agung? Garis dan notnya bergema dengan perkadaran ilahi dan mendedahkan bahasa penciptaan yang tersembunyi. Grid ini, yang sering digambarkan sebagai jaringan titik yang saling berkaitan, mungkin memegang kunci untuk memahami misteri alam semesta yang lebih dalam dan tempat kita di dalamnya. Bab 8. Garisan lay kosmik, teori 237 dalam Permadani Cakrawala. Semakin kita gali rahsia garisan lay, kita jumpa teori 237 yang menarik yang menghubungkan laluan tenaga bumi ini dengan alam Cakrawala. Teori ini kata, tapak purba di sepanjang garisan lay bukanlah secara rawak tetapi sebahagian daripada reka bentuk kosmik yang agung dengan kaitan kepada fenomena Cakrawala tertentu. Satu aspek menarik tentang teori 237 ialah kaitannya dengan Buruj Orion, yang sering dikaitkan dengan kepentingan mitologi dan spiritual yang kuat. Teori ini kata lengkungan spesifik 237 Dajjah, yang dikenali sebagai lengkungan Orion, sejajar dengan titik-titik utama di permukaan bumi, mewujudkan resonans antara planet kita dan bintang-bintang. Lengkungan ini dianggap mewakili laluan Cakrawala, jambatan yang menghubungkan bumi dengan langit. Dalam tradisi Islam, konsep jin, makhluk halus yang diperbuat daripada api tanpa asap, sering dikaitkan dengan ciptaan Cakrawala dan misteri kosmos. Ayat-ayat Al-Quran, seperti yang terdapat dalam tafsir Namutudu Tuliman, membicarakan tentang bintang-bintang dan kepentingannya, mengisyaratkan hubungan yang lebih mendalam antara Cakrawala dan dunia. Ayat-ayat ini, apabila ditafsirkan melalui lensa teori 237, menunjukkan bahawa jajaran garisan lay dan tapak purba boleh menjadi cerminan susunan ilahi, satu pelan tindakan kosmik. Kepentingan nombor 237 menjadi lebih mendalam apabila kita mempertimbangkan hubungannya dengan nisbah emas, Phi. Kira-kira 237 darjah adalah kira-kira 2/3 daripada bulatan penuh, pecahan yang bergema dengan perkadaran harmonik yang terdapat di alam semula jadi dan kosmos. Hubungan antara Phi dan teori 237 ini menunjukkan bahawa grid tenaga bumi mungkin merupakan sebahagian daripada mandala kosmik yang agung, dengan garisan lay bertindak sebagai benang yang menenun permadani ciptaan. Mungkinkah para pembina purba yang dibimbing oleh pemahaman tentang geometri suci dan jajaran Cakrawala sengaja meletakkan monumen mereka di sepanjang garisan ini untuk memanfaatkan tenaga bumi dan berhubung dengan alam ilahi? Semasa kita terus menjelajahi misteri-misteri ini, kita diingatkan tentang keterhubungan yang mendalam antara semua benda, dari zarah terkecil hingga kehamparan alam semesta yang luas. Akhirnya, teori 237 mengajak melihat melampaui permukaan untuk melihat corak-corak dan hubungan tersembunyi yang menenun fabrik realiti. Ia mencabar kita untuk menganggap bahawa grid tenaga bumi dan jajaran tapak purba bukanlah sekadar kebetulan, tetapi sebahagian daripada reka bentuk kosmik yang agung, Permadani Cakrawala yang mendedahkan bahasa penciptaan. Sertai kami kali semasa kita terus membongkar misteri garisan lay dan kebijaksanaan purba yang membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta. Bahagian 7, Jin dan Garisan Lay 237. Bila kita cakap pasal garisan lay dan kosmos, ada satu lagi benda menarik. Jin yang tolong bina tempat-tempat suci ni. Dalam Islam, jin ni makhluk halus yang dibuat dari api tanpa asap. Mereka ada kebolehan yang kita manusia tak boleh faham. Al-Quran ada cerita pasal jin tolong bina monumen-monumen besar. Ayat-ayat macam 344 tunjukkan sumbangan mereka. Macam mana mereka bina struktur yang rumit atas arahan Tuhan. Contoh paling menarik ialah Candi Borobudur di Indonesia. Struktur besar ni dengan 22 stupa ikut prinsip jujukan Fibonacci dan nisbah keemasan Phi. Nombor-nombor ni dipercayai selari dengan tenaga bumi, tunjukkan jin yang faham geometri suci main peranan penting dalam pembinaannya. Kaabah di Mekah, satu lagi tempat penting, juga dipercayai ada pengaruh jin. Orientasi tepatnya ke arah mata angin,
dan penjajarannya dengan peristiwa-peristiwa penting di langit tunjukkan penglibatan makhluk yang tahu banyak pasal kosmos. Kaabah berdiri sebagai bukti susunan ilahi, pusat penting dalam jaringan tenaga bumi yang menghubungkan dunia dengan langit. Pembina kuno ni yang dibimbing oleh jin juga tinggalkan jejak mereka di tempat-tempat penting lain macam Baitul Maqdis dan Yaman. Tempat-tempat ni yang diletakkan secara strategik di sepanjang garisan lei, bentuk rangkaian titik tenaga yang selari dengan teori 237. Teori ni, macam yang kita kaji sebelum ni, cadangkan penjajaran kosmik yang ikat tempat-tempat di bumi ni dengan fenomena cakrawala, buat jaringan tenaga yang besar dan saling berkaitan. Ayat-ayat Al-Quran dan 10.5 tekankan lagi kepentingan bintang-bintang dan kepentingan ilahi mereka. Tunjukkan peranan jin dalam menyelaraskan struktur duniawi ini dengan alam cakrawala. Penjajaran ini bukan sekadar untuk tujuan estetika atau simbolik, tapi berfungsi sebagai saluran untuk manfaatkan tenaga kosmik, jambatan antara dunia kita dan alam ketuhanan. Bila kita kaji kehebatan praktikal jin dalam bina tempat-tempat suci ini, kita mula nampak satu corak muncul. Penempatan struktur yang teliti, penggunaan geometri suci dan penjajaran dengan jasad cakrawala semua tunjukkan reka bentuk yang agung, pelan tindakan kosmik yang dah bimbing tamadun manusia selama beribu tahun. Mungkinkah jin dengan kebolehan luar biasa mereka adalah pembina utama garisan lei 23B7, tenun bersama fabrik realiti dengan benang tenaga ilahi? Kemungkinan ni ajak kita untuk fikir semula pasal kebijaksanaan kuno dan kaitan mendalam antara semua perkara. Akhirnya, peranan jin dalam bina tempat-tempat suci ini cabar kita untuk lihat melangkaui yang biasa, untuk lihat kuasa tersembunyi yang bentuk dunia kita. Ia adalah peringatan bahawa misteri kosmos bukan sekadar jauh dan abstrak, tapi terjalin erat dalam fabrik kewujudan kita. Sertai kami lain kali, semasa kita terus jelajah di garisan lei yang penuh misteri dan pengetahuan kuno yang bimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta. Bahagian 8, Kaabah dan 237, Pertemuan Suci. Dalam perjalanan kita menelusuri jaringan garis lei dan tenaga kosmik yang rumit, kita sekarang memberi tumpuan kepada salah satu tempat yang paling dihormati dan misteri di bumi, Kaabah. Struktur suci ini yang terletak di Mekah bukan sahaja menjadi tumpuan ibadah umat Islam, tetapi juga merupakan titik penting dalam jaringan tenaga bumi. Kepentingan Kaabah ditegaskan melalui kedudukan geografinya yang tepat. Salah satu aspek yang paling menarik ialah penjajarannya dengan Masjid Quba, yang terletak tepat 237 km jauhnya. Jarak ini bukanlah sembarangan. Ia bergema dengan prinsip geometri suci dan teori 237, menunjukkan hubungan kosmik yang lebih mendalam. Mengikut tradisi Islam, Kaabah pada asalnya dibina oleh Nabi Ibrahim, Abraham dan anaknya Ismail di bawah arahan Tuhan. Walau bagaimanapun, penglibatan jin dalam pembinaannya adalah topik spekulasi yang menarik. Jin, dengan pengetahuan mereka yang mendalam dan kebolehan luar biasa, dipercayai telah mempengaruhi orientasi dan penjajaran Kaabah yang tepat, memastikan hubungannya dengan tempat-tempat penting lain seperti Quba dan juga Baitul Maqdis. Ayat-ayat Al-Quran 265 dia memberi gambaran lanjut tentang kepentingan ilahi penjajaran ini. Tafsir atau tafsiran, ayat-ayat ini menonjolkan kepentingan keseimbangan, keadilan, dan aturan kosmik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam susun atur Kaabah dan hubungannya. Penjajaran Kaabah dengan Masjid Quba dan hubungannya dengan nisbah keemasan, Fi, dibahagikan dengan 1611 bersamaan dengan kira-kira 145, seterusnya mengesahkan peranannya dalam jaringan tenaga bumi. Pemalar matematik ini diketahui bergema dengan alam semula jadi, menunjukkan bahawa Kaabah berfungsi sebagai saluran untuk memanfaatkan dan menyalurkan tenaga kosmik. Apabila kita meluaskan peta kita untuk memasukkan tempat-tempat penting lain, kita melihat corak muncul. Kaabah, Baitul Maqdis dan titik suci lain membentuk rangkaian titik tenaga yang bergema dengan teori 237. Jaringan garis lei yang saling berkaitan ini menunjukkan reka bentuk yang besar. Pelan tindakan kosmik yang telah membimbing manusia selama beribu tahun. Peranan praktikal jin dalam membina tempat-tempat suci ini tidak boleh diabaikan. Pemahaman mereka yang maju tentang geometri suci, fenomena cakrawala dan tenaga kosmik membolehkan mereka mencipta struktur yang bergema dengan aturan ilahi.
Kaabah berdiri sebagai bukti penguasaan mereka, hubungan suci yang menghubungkan dunia dengan cakrawala. Akhirnya, peranan Kaabah dalam 237 garis lay mengajak kita untuk mempertimbangkan semula pemahaman kita tentang kebijaksanaan kuno dan hubungan yang mendalam antara semua perkara. Ia adalah peringatan bahawa misteri kosmos bukan sekadar jauh dan abstrak, tetapi terjalin erat dalam fabrik kewujudan kita. Sertai kami lain kali, semasa kita terus menjelajahi dunia garis lay yang penuh teka-teki dan pengetahuan kuno yang membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta. Bab 9, perjalanan yang belum selesai, melepasi dua Vasudhibi ke-7. Semakin kita menyelami rangkaian garis lay dan tenaga kosmik, semakin kita sedar bahawa perjalanan kita masih jauh dari selesai. Peta kita menunjukkan 7 tempat penting. Setiap satunya adalah titik not dalam jaringan luas yang merentasi seluruh dunia. Tempat-tempat ini, yang selaras dengan teori 232, mengundang kita untuk membongkar rahsia tersembunyi dan peranannya dalam reka bentuk kosmik yang agung ini. Jin, makhluk misteri dengan pengetahuan yang mendalam, terus memainkan peranan penting dalam penceritaan yang sedang terungkap ini. Pengaruh mereka dalam pembinaan dan penyelarasan tempat-tempat suci ini menunjukkan misteri berterusan yang melampaui masa dan ruang. Ayat-ayat Al-Quran dan tiplul lapa menggesa kita untuk merenungkan tanda-tanda di sekeliling kita dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. Ayat-ayat ini bergema dengan prinsip-prinsip geometri suci dan susunan kosmik, menggalakkan kita untuk terus menjelajah dan mencari kebenaran yang tersembunyi di sebalik pemahaman kita sekarang. Pemalar matematik Phi, kira-kira 1611, terus menjadi prinsip panduan dalam penjelajahan kita. Apabila kita bahagikan 2,376, kita akan mendapat kira-kira 1,465, nombor yang selaras dengan alam semula jadi dan tenaga kosmik yang membentuk kewujudan kita. Penjajaran ini menggariskan pentingnya untuk terus mencari, untuk menyelami lebih dalam misteri yang dikemukakan oleh teori 237. Apabila kita meluaskan peta kita untuk memasukkan tempat-tempat penting yang lain, kita melihat corak muncul. Tempat-tempat ini membentuk rangkaian titik tenaga yang bergema dengan teori 237, menunjukkan reka bentuk yang agung, pelan tindakan kosmik yang telah membimbing manusia selama ribuan tahun. Peranan praktikal jin dalam membina tempat-tempat suci ini tidak boleh diabaikan. Pemahaman mereka yang maju tentang geometri suci, fenomena cakrawala dan tenaga kosmik membolehkan mereka mencipta struktur yang bergema dengan susunan ilahi. Perjalanan garis lay 237 yang belum selesai mengajak kita untuk memikirkan semula pemahaman kita tentang kebijaksanaan kuno dan hubungan erat antara semua perkara. Ia adalah peringatan bahawa misteri kosmos bukan hanya jauh dan abstrak, tetapi terjalin erat dalam fabrik kewujudan kita. Sertai kami dalam episod seterusnya sambil kita terus menjelajahi dunia garis lay yang penuh teka-teki dan pengetahuan kuno yang membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta. Perjalanan ini masih jauh dari selesai, dan misteri yang menanti adalah seluas kosmos itu sendiri. Bab 10, Denyutan Bumi menyatukan jaringan lay 237. Dalam perjalanan kita dengan teori 237, kita dapati bahawa bumi ini ada denyutan yang menghubungkan semua tempat suci dalam satu rangkaian yang harmoni. Macam wifi. Rangkaian ini yang dihasilkan oleh jin menunjukkan setiap not berdenyut seiring dengan degupan jantung bumi. Bayangkan bumi ada jantung, cool kan? Penyatuan tempat-tempat ini menunjukkan betapa hebatnya jin dalam memahami dunia dan langit. Mereka ini macam arkitek kosmik. Dalam ayat-ayat Al-Quran 5 dan 272, kita dapat panduan yang selaras dengan susunan kosmik ini. Macam GPS dari langit. Ayat-ayat ini membicarakan tentang tanda-tanda di bumi dan langit, menggesa kita untuk merenungkan hubungan antara semua benda. Semuanya berkait macam drama TV. Dengan mengkaji pemalar matematik Phi dan membahagi Mimas Rumpat dengan 237, kita dapat nombor 2.1, nombor yang mengikat rangkaian ini. Macam kod rahsia. Nisbah ini menggariskan keharmonian yang wujud dalam pelan tindakan kosmik, satu rekaan yang telah membimbing manusia selama berabad-abad. Macam blueprint dari alam semesta. Peta yang kita bina kini mendedahkan denyutan,
Satu irama yang menghubungkan setiap tempat suci, macam playlist kosmik. Denyutan ini bukan sekadar konsep teori tetapi manifestasi nyata grid tenaga bumi. Bumi ini ada vibes. Peranan jin dalam menyelaraskan tempat-tempat ini dengan ketepatan sedemikian menonjolkan pengaruh mereka yang berkekalan dan geometri suci yang mendasari kerja mereka. Kesatuan rangkaian Lei 237 mengajak kita untuk melihat melangkaui setiap tempat dan memahami sifat holistik grid tenaga bumi. Macam puzzle besar, setiap tempat, setiap garis berdenyut dalam harmoni mencipta simfoni tenaga kosmik yang bergema dengan susunan ilahi. Macam orkestra alam semesta. Semasa kita terus menjelajah rangkaian ini, kita menyedari bahawa ketukangan jin bukan sekadar tentang pembinaan, tetapi tentang mewujudkan keharmonian dan keseimbangan dalam denyutan bumi. Jin ni memang seni. Kerja mereka bertindak sebagai jambatan antara material dan spiritual, duniawi dan langit. Macam jambatan pelangi. Perjalanan melalui garis Lei 237 adalah perjalanan untuk memahami denyutan bumi, kuasa penyatuan yang menghubungkan kita semua. Macam road trip kosmik. Ia adalah panggilan untuk mendalami kebijaksanaan kuno dan membongkar kebenaran tersembunyi yang terletak dalam susunan kosmik. Macam treasure hunt, sertai kami dalam episod seterusnya sambil kita terus membongkar misteri teori 237 dan pengetahuan kuno yang membimbing kita ke arah paham yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta. Stay tuned. Denyutan bumi adalah bukti saling hubungan semua benda dan perjalanan kita masih jauh. Let's keep exploring. Bab 11, Peta 237 Lei memetakan jaringan ilahi. Semakin kita kaji grid tenaga bumi, semakin kita jumpa satu penemuan hebat, Peta 237 garis Lei. Cetak biru kosmik ini yang disusun oleh jin menunjukkan hubungan antara 7 tempat suci, masing-masing penuh dengan tenaga ilahi. Tempat-tempat ini bukan dipilih secara rawak. Ia diletakkan dengan strategi untuk membentuk rangkaian harmoni yang menyalurkan tenaga bumi. Peranan penting jin dalam membina rangkaian ini memang tak boleh dinafikan. Dalam ayat-ayat Al-Quran 29 Tuburu dan 653, kita jumpa rujukan tentang tanda-tanda di bumi dan langit yang mengajak kita untuk mengembara dan memerhatikan ciptaannya. Ayat-ayat ini selaras dengan misi jin untuk menyelaraskan dunia dan alam cakrawala, membimbing manusia melalui jaringan ilahi. Untuk memahami reka bentuk ini, kita beralih kepada pemalar matematik Phi. Dengan membahagikan 12Q377 dengan 1.6/11, kita dapat anggaran 7645, nombor yang merangkumi intipati 2347 garis Lei. Nisbah ini menunjukkan perkadaran ilahi dan perancangan teliti dalam memetakan peta kosmik ini. Peta lengkap rangkaian 237 Lei adalah bukti ketukangan jin. Setiap garis, setiap not adalah bahagian yang disengajakan daripada keseluruhan yang lebih besar. Simfoni tenaga kosmik yang bergema dengan aturan ilahi. Peranan jin melangkaui sekadar pembinaan. Mereka adalah penjaga geometri suci, memastikan setiap tempat sejajar dengan sempurna dalam grid tenaga bumi. Semasa kita memperincikan peta ini, kita menemui pengaruh besar jin dalam membentuk denyutan bumi. Karya mereka menghubungkan dunia material dan rohani, mewujudkan rangkaian yang nyata dan transenden. Peta 237 Lei bukan sekadar carta tempat-tempat suci. Ia adalah panduan untuk memahami jaringan ilahi yang menghubungkan kita semua. Sertai kami dalam episod seterusnya sambil kita terus menjelajahi misteri duri 27 dan kebijaksanaan kuno yang membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta ini. Peta 237 Lei adalah bukti saling hubungan semua benda dan perjalanan kita masih jauh. Bab 14, Teori Peranan Jin, Arkitek yang tak nampak. Mari kita teruskan dengan teori 237. Kali ini kita akan berbincang tentang jin. Jin ni makhluk misteri yang selalu jadi buah mulut, dikatakan sebagai pereka garis Lei 237, mencipta jaringan yang meliputi seluruh dunia. Ayat-ayat Al-Quran, Gan Penot 11, memberi kita pandangan tentang keupayaan dan pengetahuan jin, menunjukkan mereka terlibat dalam penciptaan dan penjagaan jaringan suci ini. Tafsir ayat-ayat ini mendedahkan pemahaman yang lebih dalam, mengisyaratkan hubungan jin dengan ilahi dan peranan mereka sebagai arkitek yang tak nampak. Ayat ke-14 menceritakan tentang kebolehan jin untuk buat
kerja luar biasa, manakala menekankan pengetahuan mereka tentang alam gaib. Rujukan-rujukan ini selaras dengan teori bahawa jin adalah pembina utama di sebalik reka bentuk garis lay 237 yang rumit. Tambahan pula, kepentingan pemalar matematik phi atau nisbah keemasan menjadi lebih jelas apabila kita mempertimbangkan 237 kitaran bulan. Dengan mengkaji hubungan antara kitaran ini dan garis lay 237, kita menemui corak yang melangkaui kebetulan semata-mata. Penguasaan jin terhadap geometri suci bukan sahaja secara teori tetapi juga terbukti dalam penjajaran tepat setiap tapak dalam jaringan tersebut. Apabila kita menghubungkan semua tapak suci pada peta, kita mula melihat sejauh mana penguasaan teori jin. Setiap tapak, setiap garis adalah bukti pengetahuan mereka yang tiada tandingan dan keupayaan mereka untuk menyatukan dunia material dan rohani. Peranan jin sebagai arkitek yang tak nampak adalah bahagian penting dalam teori 237, memberi kita pemahaman yang lebih mendalam tentang jaringan ilahi yang menghubungkan kita semua. Sertai kami sambil kita terus membongkar misteri teori 237, meneroka kebijaksanaan kuno dan pengetahuan cakrawala yang membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih besar tentang tempat kita di alam semesta. Peranan jin dalam permadani kosmik ini adalah peringatan tentang kuasa-kuasa gaib yang membentuk dunia kita, mendesak kita untuk melihat melangkaui permukaan dan merangkul kesaling hubungan semua benda.